اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang hormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Warisan EJK Surau, yang kasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub dari Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya lebih kurang aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang, betapa dijawabnya. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim, sungguh seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu itu pusaka anbiya dan harta pusaka Qarun, Syadad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Kemudian datang yang kedua bertanya, ia seperti yang dahulu jua? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana ilmu itu memelihara akan dikau dan harta engkau peliharakan dia. Kemudian datang yang ketiga bertanya, ia seperti yang dahulu jua? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu banyak seteru, yakni musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya, kawannya. Kemudian datang yang keempat bertanya, ia seperti yang dahulu jua? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, belanjakan dia, kurang dia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia, bagi pada orang, bertambah ia. Kemudian datang yang kelima bertanya, ia seperti yang dahulu jua? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu diseru, dipanggil dengan nama bakhil dan cela, dan empunya ilmu itu diseru dengan nama besar dan mulia. Demikianlah, nanti 5 lagi kita sambung akan datang. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada memulaikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang ketiga, ke surat 22. Al-Waqfu. Orang Melayu sebut waqaf. Asal perkataan waqfun itu pada lughah, pada bahasa, maknanya berhenti dan menahan. Dan maknanya pada syarak, iaitu menahan harta yang tertentu yang boleh diambil manfaatnya serta kekal zatnya, diri harta itu kekal, dan putus kuasanya untuk kebajikan kerana Allah. Waqafun atau waqaf ini hukumnya sunat dan pahalanya berpanjangan. Satu, nota kakinya sandaran ataupun dalil sebelum ijtima', sepakatan ulama, firman Tuhan. Dalil yang utama ayat Quran lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 92. Surah ini namanya surah Ali Imran, bukan Al-Imran. Artinya lebih kurang, kamu tidak akan mencapai kebajikan sehingga kamu belanjakan, yakni kerana kebajikan daripada apa barang yang kamu sayangi.
Itu dalil Quran. Dan hadis Muslim, idza mata ibnu adama qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Artinya lebih kurang, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, yakni tidak putus. Pertama, sedekah yang mengalir, yakni berkekalan. Maksudnya wakafun atau wakaf. Kedua atau sini atau ilmu maknanya selain wakaf, apa di sedekah yang berkekalan? Ilmu yang berguna. Selain wakaf tadi, ilmu yang berguna juga tak putus. Ketiga, atau anak yang baik mendoakan baginya. Atau salah satu ni, ataupun tiga-tiga sekali lah. Salah satu tu pun tak putus. Baik, ada anak tak doakan, tak masuklah dia anak yang doakan. Jadi ajarlah anak kita yang baik-baik, supaya doakan kita. Jangan sampai kita ajar anak kita tak payah doakan bapak ni, pahala tak sampai. Tak apa, bapak sendiri tak apa, jangan sampai begitu. Jadi anaknya nak sedekahkan pahala tu bersalah dia. Bapak dua tu tak sampai pahala, tak payahlah, habis. Jangan jadi. Sekurang-kurangnya doakanlah dalam doa lepas sembahyang kan. Baik, bukan pada masa hidup sahaja, sambung kembali, wakaf ini hukumnya sunat dan pahalanya berpanjangan. Bukan pada masa hidup sahaja, malahan berjalan terus pahala atau ganjarannya selagi wakaf itu ada dan masih dihayati sehingga hari kiamat. Rukunnya 4 perkara. Wakaf ada rukun. Pertama, orang yang berwakaf disebut waqif. Kedua, benda atau barang yang diwakafkan disebut mauquf. Dia punya wazan dia fa'il lah kan, fa'il waqif. Ketiga, orang yang atau pihak yang diwakafkan kepadanya disebut mauqufun alaihi. Dan keempat, sirah, iaitu lafaz waqaf. Kena sebut. Baik, huraian dia alif atau yang pertama, rukun pertama waqif. Fa'il, disyaratkan ia orang yang layak menderma dan dengan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. Sekalipun ianya hamba muba'ad dalam tempoh gilirannya. Satu nota kakinya, muba'ad itu hamba separuh merdeka. Dia dah separuh dah merdekanya tu, separuh badannya merdeka. Bagaimana akan dinyatakan di bab memerdekakan hamba? Akhir kitab di sisi qaul, pendapat yang muktamad yang diperpegangi, sah wakafnya mutlakon semata-mata. Dan sekalipun ia orang kafir, sah wakafnya. Ya imam, awak mau ini wakaf? Oh iya, bagus lah, ya mau wakaf. Dia tak nak wakaf kat tokong, dia nak wakaf kat surau masjid. Jadi kita boleh. Yang kata you mana boleh, you itu tokong lah. Orang tu dah nak wakaf, boleh. Sah wakafnya meskipun kerana membuat masjid. Ya imam, ini tapak sudah ada, tak naik-naik, apa pasal? Duit tak ada lah, ya ke? Inilah orang bagi lah, minta ni akaun bank. Masuk transfer terus, kan? Ustaz, boleh ustaz, dia belum tentu halal. Kita jangan apa nama ni sangka buruk. Bukan semua orang bukan Islam tu sumber kewangannya haram, ada yang halal. Malah ada sahabat bekerja, mengambil upah, dapat duit, dapat upah buah kurma, makanan terus, bukan duit lagi. Ambil air telaga, bawa ke rumah, dapat upah kurma.
makanan terus direct tu orang bukan Islam bagi tu kurma. Tapi kurma lah tak kena sembelih kan. Kalau ayam tak boleh lah, ayam kena orang Islam, sebab dia berkaitan dengan sembelih. Kurma mana sembelih apa, jadi dapat kurma makan terus. Boleh, Rasulullah tahu, dibenarkan. Bukan semua orang Islam ni mampu nak menggajikan pekerja. Yang mampu pun gajinya gaji minimum pun tak capai. Sabar je lah kan. Ustaz tak tahulah, adalah mana-mana. Cakap lah. Baik, tak nak terima sudah, tapi hukum ni ada. Jangan nafikan hukum. Awak tak terima sudahlah. Minta maaf Ustaz, kami sepakat AJK masjid ke surau ke, kami tak terimalah daripada nama orang bukan Islam ni, dia nak wakafkan ni untuk buat masjid, kami tak terimalah. Tak terima sudah. Tapi jangan menafikan hukum. Mana ada Ustaz, mana boleh Ustaz, kitab kata boleh ni, jangan. Baik, 2, nota kakinya, sekalipun orang kafir itu tiada berniat ibadat, sah wakafnya kerana dipandang dari segi akad kita. Akad. Dan dengan wakafnya itu tidak menjadikan dia Islam, walaupun ia ingat membesarkan masjid atau pandang hormat sebagai tempat ibadat, kerana Islam tidak boleh jadi melainkan dengan bertutur 2 kalimah syahadah. Sebaliknya orang Islam menjadi kafir murtad jika ia membesarkan kedudukan gereja, kerana kufur itu boleh jadi dengan niat. Baik, jadi hati-hati, kita ada batas. Agama ni ada batas. Itu contoh gereja lah, lain kuih, tokong semua. Jangan membesarkan kedudukan gereja. Jangan ada apa-apa sumbangan lah, tenaga ke, wang ringgit ke, ataupun masa ke, harta, macam apa-apalah. Ya. Lawatan tu tak pasti. Kan, lawatan ada 2 pihak yang melawat tu. Tentang agama tu kan. Dia membesarkan ke tidak kalau lawatan tu, tak pasti dah. Saja melawat lah Kalau saja melawat ada masalah lah. Itulah mengeluar menimbulkan tanda tanya lah juga kan. Sebab sahabat Sayyidina Umar ke pernah sembahyang kat gereja kan. Saya lupa tu hadis asar itu sahabat kalau tak silap ni. Sayyidina Umar sembahyang kat gereja. Ya? Belum perang. Masa tu gereja tu masih digunakan oleh orang Kristian. Dia sembahyang kat gereja. Ada urusan apa entah masa tu. Kalau perang orang Islam, perang negara orang bukan Islam, kemudian rumah-rumah ibadatnya dijadikan masjid, itu dah banyak cerita dia. Maknanya dah dijadikan masjid dulu baru buat ibadat. Ni ceritanya masih digunakan kalau tak Islam. Nanti saya semak balik. Itu sahabat kalau tak silap. Benda ni rare, jarang-jarang. Jadi bila berlaku tu nak kena semak dulu lah. Pasal saya pun bukan hafal semua kitab kan. Baik, jadi buat soalan membesarkan kedudukan gereja, contohnya apa? Dari itu tidak sah wakaf orang yang dipaksa. Orang dipaksa tak sah. Kanak-kanak dan orang yang dilarang mengurus hartanya dengan sebab muflis, bankruptcy. Tetapi pemerintah sah mewakafkan daripada Baitul Mal. Pemerintah bukan harta dia, daripada Baitul Mal sah. Baik, yang kedua ataupun rukun yang kedua, mauquf. Disyaratkan benda atau barang yang boleh diambil manfaat daripadanya. Barang yang tertentu. Yang mana? Yang ini. Yang A ke yang B? Yang A, B tak. Kena tentukan. Kekal ainnya, zatnya, dirinya. Benda tu kekal. Bukan makanan lah. Makanan kan tak kekal, rosak, basi. Benda tu kekal.
dan dipunyai oleh yang berwakaf. Wakif memang hak milik si A contohnya. A nak berwakaf, ni A punya. Dan lagi syaratnya barang itu boleh dipindahkan miliknya dari seorang kepada seorang yang lain. Kalau perlu geran lah, macam tanah kan. Sama ada barang itu boleh digerak seperti gerobok, ni orang Johor gerobok lah, kan, almari, atau tidak seperti tanah dan rumah, tak boleh gerak. Jadi sah tanah, gerobok, rumah. Sah wakaf rumah atau pohon buah-buahan yang berada di atas tanah dengan sebenar milik orang atau disewa. Sah wakaf rumah, dia yang diwakafkan rumah ni, ataupun pohon buah-buahan yang berada di atas tanah dengan sebenar milik orang, memang hak milik dia, atau yang disewa, dia sewa tanah, tapi rumah tu diwakafkan. Sah. Sekalipun kemudiannya akan kena roboh atau dicabut atau ditebang, lepas itu jika ada gunanya lagi, tetaplah ia jadi milik orang yang diwakafkan kepadanya. Kalau dah diroboh, dah tak boleh gunalah kan. Kalau pokok dah ditebang atau dicabut, tak boleh gunalah. Melainkan kalau cabut tu tanam tempat lain, berlaku lagi lah, wakafnya tu berjalan lagi. Hak milik pokok tu masih hak milik pewakaf tu lah. Tidak sah diwakafkan manfaat, iaitu kegunaan sahaja, seperti duduk dalam rumah sedang rumahnya tidak diwakafkan, kerana manfaat itu bukan ain. Manfaat tu bukan bendanya, yang nak diwakafkan tu bendanya. Kalau rumah ada, tak wakafkan rumah, awak duduk je lah, itu bukan wakaf namanya, itu apa nama ni, menolong aje lah. Menolong. Sewa pun tidak, saya tak ambil sewa, awak duduk je tak apa. Itu kira menolong sahaja, bukan wakaf. Yang nak diwakafkan tu benda, perkhidmatan tak boleh. Saya wakafkan perkhidmatan, dia tak ada, tak boleh. Dan tidak sah wakaf alat-alat permainan yang melekakan. Alat-alat permainan yang melekakan, dia tak sebut muzik, alat muzik, tapi termasuklah tu. Atau benda-benda yang tiada harapan boleh dapat manfaat daripadanya, seperti keldai. Keldai kecil, nak bawa barang pun tak boleh banyak, sikit. Atau hamba yang sudah tua. Kalau macam melainkan macam apa nama ni, ada kegunaan lah, macam keldai ni kalau dekat zoo tu, upah apa, naik keldai je kan, untuk budak tu pun, budak orang dewasa tak boleh naik tu, patah kaki keldai tu. Atau hamba yang sudah tua, kan, Piramli pun jual hamba yang dah tua. Apa nama cerita Piramli, bukan Piramlinya. Berapa harga? Dah tua ke repot, tak boleh, apa, mahal sangat tu kan. Macam mana ayat dia tu kan, dialog dia tu kan, cerita Abdul Wahab, 3 Abdul tu kan. Dia jual bapak mertua dia. Bapak mertua dia buat syarat, termakan syarat sendiri, kena beli sendiri kan. Baik, sudah tua, tak sah. Atau benda yang tiada boleh dapat manfaat daripadanya, melainkan dengan dibinasakan ainnya, seperti makanan. Tak boleh. Makanan tu nak dapat manfaatnya kena makan. Bila kita makan makanan tu, binasalah maksudnya, hilanglah. Itu pun tak boleh. Habis tak bolehlah bagi orang makan. Boleh bagi orang makan, tapi tak dikira wakaf, sedekah lah, hadiah, pemberian, hibah. Kerana maksud wakaf itu mahu barang itu kekal. Itu syarat wakaf. Kalau bukan kekal, boleh juga bagi orang, tapi dia bukan wakaf namanya. Baik, yang ketiga, rukun yang ketiga yang diwakafkan kepadanya, mauqufun alaihi, disyaratkan pada orang yang ada pada masa itu, serta anak-anak dan cucu-cucunya yang tiada berputus, yang ini berpanjangan. Maka tidaklah sah wakaf atas orang yang kena dilahirkan, yang akan, maaf, dia alif ni tinggal, kena ada akan.
tidaklah sah wakaf atas orang yang akan dilahirkan, belum lahir lagi ni. Dia nak wakafkan kepada bayi yang akan lahir, tak boleh. Atau wakaf atas anak si fulan, padahal fulan itu tidak ada anak. Ni saya wakafkan pada anak si A lah. Si A tak ada anak, ya ke? Tak boleh, tak sah. Baik, sah ataupun yang keempat, rukun yang keempat, sighah. Disyaratkan ada lafaz jab kabul yang menunjuk kepada maksud kata-kata lah. Seperti saya wakafkan rumah ini kepada Zaid dan zuriatnya dan anak-anaknya. Atau saya wakafkan rumah ini kepada penuntut apa? Penuntut ilmu lah. Atau kepada fakir-fakir. Atau saya wakafkan tanah ini jadi masjid. Lafaznya kena ada. Ya? Akad dengan siapa ya? Ada uraian tak? Itulah jap kata sini kena ada lafaz lah. Dengan syarat tidak diwaktukan masanya, seperti setahun umpamanya. Maka jika seorang berkata saya wakafkan benda ini kepada Zaid selama setahun, saya tidak sah. Nanti kita tengok ada tak dia punya orang yang kita nak akad dan lafaznya wajib tak. Kalau kat sini asalnya rukun lah, wajib. Pada melaksanakan urusan wakaf itu, hendaklah menurut apa yang disyaratkan oleh tuan punya wakaf, al-waqif. Maka jika ia mensyaratkan wakaf hostel untuk penuntut kuliah, menuntut ilmu lah umpamanya, dan saya tidak diluluskan penuntut yang lain menduduki di situ, yang penuntut kuliah, jadi penuntut yang bukan penuntut kuliah tak boleh ikut syarat lah. Atau syaratnya wakaf masjid untuk suatu puak, ketua kampung lah kalau macam tu, kan, suatu puak ketua kampung lah, tidak diluluskan orang lain daripada puak itu sembahyang di situ. Ni macam mana ni? Saya tempat lain tak boleh sembahyang di situ ni, macam mana ni? Jadi syaratnya itu sama seperti nas syarak. Kalau pewakaf tu cakap macam tu, ni saya wakafkan masjid ini untuk orang kampung sini sahaja ya. Kampung masjid, kampung lain tak boleh tu. Jadi janganlah macam tu, nanti menyusahkan. Tulis kat luar masjid, orang bukan kampung sini tak boleh masuk masjid. Sian kan. Jadi syaratnya itu sama seperti nas syarak, tidak harus ini haram dilanggar atau diubah-ubah. Jadi pewakaf-pewakaf janganlah dikhusus spesifikkan macam tu ya. Nak dapat pahala kan, jadi biarlah umum sikit. Bukan umum sikit, umum lah. Saya wakafkan masjid dah. Untuk puak tertentu je, berpuak-puak pula kan. Ni untuk puak parti sekian, ini untuk parti ni lain tak boleh masuk. Payahlah. Memang hak dia nak cakap macam tu, tapi apa nama ni, kuranglah pahalanya tu azan syak tu, nanti sambung ni sikit. Allah
Semua sikit ya. Tuan punya wakaf ada hak menjadi nazir, yakni pengurus atas wakafnya itu. Dia sendiri nak uruskan. Dan jika ia mensyaratkan orang lain menjadi nazir, hendaklah diikut syaratnya itu. Kata dia, lah. Sekiranya ia tiada mensyaratkan siapa-siapa, terpulanglah perkara-perkara itu kepada qadi. Siapa nak uruskan ni? Tak kisahlah siapa-siapa lah, so qadi lah. Maknanya kalau masjid tu lafaznya berqadi lah, senang. Kalau dia sendiri nak menjadi nazir, pengurus, mungkin tanah dia tu kat mana? Kalau tanah dia kat tempat orang kampung situ kan, dia nak wakafkan, mungkin ketua kampung lah. Kalau dia sendiri nak uruskan, dia tak uruskan, jumlah qadi. Biasanya AJK kan. Syarat orang yang menjadi nazir itu hendaklah daripada orang yang adil. Jawatan itu ialah jawatan pengurus. Ia terhak mendapat gaji. Daripada siapa? Daripada tuan wakaf. Jadi tuan wakaf ni nak wakafkan, jangan ada tanahnya je, kena ada duit gaji untuk pengurusnya. Kalau AJK macam mana? AJK masjid nak bagi duit. Kalau AJK yang uruskan, kalau ikut hukum, terhaklah mendapat gaji. Tapi tak apa. Saya pun saya tak ada tanah, nak tak mampu nak wakafkan, saya menguruskan saja. Tak apa, tak payah bagi gaji, alhamdulillah. Tapi kalau dia kata, itulah, saya ni boleh uruskan tapi saya kena kerja ni. Tak apa, awak tak kerja, ni gaji. Alhamdulillah, boleh. Itu hak dia lah. Tahu dengan tak tahu je lah. Jika cukup syaratnya lah, mendapat gaji daripada tuan wakaf jika cukup syaratnya. Atau daripada hasil wakaf jika ada. Wakafnya bukan masjid, ni wakaf untuk yang mendatangkan hasil, contohnya hasil wakaf, boleh juga. Dan jika tiada hasil, hendaklah dibayar daripada baitul mal. Pihak kerajaan tu bayar. Atau daripada dermawan-dermawan. Tidak kena atas orang yang diwakafkan kepadanya atau atas pihak yang diwakafkan. Ini tuan punya tanah tu, tuan punya wakaf tu ya. Tuan wakaf boleh memecat orang yang diangkatnya menjadi nazir dan menggantikan orang lain di tempat itu. Itu hak dia nak pecat tak boleh pertikaikan lah, sebab dia tuan empunya benda yang nak diwakafkan.
Ini apa cerita yang apa nama lebih pada tanah lah ni kan, mengurus dan sebagainya kan. Kalau perkara yang lebih kecil macam kita apa mushaf Al-Quran dan sebagainya mungkin letak aje lah kan, tak perlu diuruskan lagi. Baik, itu saya rasa cukup sampai situ dulu. Nanti akan datang kita masuk Al-Jinayat. Yang ini asal bahasa Melayu jenayah lah ya. Asal bahasa Melayu jenayah, asal bahasa Arabnya jinayah. Itu akan datang kita masuk insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan baca jadi manfaat untuk semua tuan-tuan. Cuba sikit tentang wakaf. Kalau kitab yang besar lagi, panjang lagi ni wakafnya, huraian ni kan. Tapi cukuplah untuk ulang kaji. Akan datang ada rezeki kita buka kitab besar pula kan. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi manfaat untuk semua tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.